Okey. Kita sambung satu lagi subtopik kita iaitu 12.5. Isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Okey. Saya zoom bagi besar sikit supaya awak nampak. Okey. Penyakit sistem saraf. Penyakit sistem saraf. Apakah penyakit-penyakit yang selalunya dikaitkan dengan sistem saraf? Okey. Saya baca. Beberapa contoh isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf manusia adalah seperti di bawah. Ini adalah beberapa penyakit yang ada kaitan dengan sistem saraf. Yang pertama, penyakit sklerosis berganda. Kita hanya tahu secara sepintas lalu je lah nak hafal semua mungkin agak sukar sikit, tapi kita tahulah. Sklerosis berganda. Apa penyakit ni? Penyakit ni akibat daripada sistem imun yang tak normal. Ketidaknormalan sistem imun. Sistem imun je, sistem imunisasi dia tak normal. Okey. Penyakit yang menyerang salut milin. Salut milin seseorang tu boleh rosak. Okey. Salut milin dalam otak dan saraf tunjang rosak. Ini akan menghalang penghantaran impuls ke otak dan dari otak. Jadi awak ingat macam ni lah, sklerosis berganda ni satu penyakit yang merosakkan salut milin. Ingat macam tu je. Merosakkan salut milin. Seterusnya penyakit Alzheimer. Ni selalu kita dengar kan, Alzheimer ni. Di mana kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri. Maksudnya dia senang kita kata penyakit nyanyuk. Bila kan selalunya bila orang tu dah tua, warga emas biasanya dah sampai umur 80, 90, dia dah mula lupa dah, dia jadi nyanyuk. Bercelaru, mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Tempat lazim tu tempat yang selalu dia pernah pergi tapi dia dah lupa. Okey. Sekiranya kemerosotan otak semakin berterusan, mungkin dia langsung tak ingat macam mana nak baca, nak tulis, makan, berjalan dan bercakap. Ini kalau dah kronik sangat. Seterusnya penyakit Parkinson. Ini pun selalu kita dengar. Penyusutan sistem saraf. Penyusutan sistem saraf. Sistem saraf dia dah semakin menyusut. Menyebabkan anggota badan, rahang, bahagian muka, kaki terketar-ketar. Okey, sukar untuk mengekalkan postur badan dan susah untuk dia mengekalkan keseimbangan badan. Maksudnya dia tak boleh berdiri, dia tak boleh nak berjalan sebab dia tak boleh nak seimbangkan badan dia. Satu lagi penyakit ni, susah pula nak sebut. Kita sebut yang ni je lah. Amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor. Kematian neuron motor. Banyak-banyak neuron tu dia pergi attack neuron motor. Yang mengawal pergerakan otot seperti mengunyah, berjalan dan bertutur. Satu lagi penyakit ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Panjang. Kita tengok yang dia punya singkatan dia lah. ADHD. Menyebabkan seseorang menjadi terlalu hyperaktif. Dia tak boleh fokus
tak boleh memberi tumpuan, dia tak boleh fokus dan dia mudah jadi bosan. Ada juga orang sakit macam ni. Dia tak boleh duduk diam. Macam budak-budak. Seterusnya, penyakit autism. Sejenis penyakit berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Autism menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah bercakap dan berinteraksi. Autism kan selalu kita tengok kan. Epilepsi. Yang ni penyakit sawan, kita panggil sawan. Kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan mengalami kekejangan otot. Seterusnya, penyakit lumpuh otak, cerebral palsy. Lumpuh otak berlaku disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran, sebelum lahir ataupun lepas kelahiran bayi. Kemungkinan juga berlaku semasa kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Biasanya pada kanak-kanak ataupun baby. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor, pergerakan berfungsi dengan sempurna. Jadi untuk penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ni, kalau keluar pun mungkin soalan berbentuk objektif. Jadi awak tahulah serba sikit nak hafal semua ni mungkin susah kan. Jadi ambil tahulah serba sikit tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Okey. Habis yang tu, kita terus kepada kita tengok pula kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Jadi kita nak tengok kesan penyalahgunaan. Di sini dia kata penyalahgunaan, salah guna dadah dan alkohol. Sebab dadah dan alkohol ni dia boleh menjejaskan kita punya sistem saraf. Dia boleh bagi kesan kepada sistem saraf. Kalau rokok, dia tak memberi kesan kepada sistem saraf. Dia memberi kerosakan kepada paru-paru. Tapi kalau dadah dengan alkohol ni, dia ada efek pada kita punya saraf. Otak, selalunya otak lah. Okay. Saya baca, awak boleh ikut bersama-sama. Terdapat banyak jenis dadah yang digunakan untuk tujuan perubatan. Misalnya marijuana. Marijuana sejenis dadah. Marijuana yang digunakan oleh doktor dalam kuantiti yang sedikit untuk mengurangkan rasa loya pesakit kanser. Marijuana sikit saja untuk mengurangkan rasa loya pesakit kanser selepas rawatan kemoterapi. Orang sakit kanser ni, lepas dia disuntik dengan ubat kemoterapi, dia akan rasa pening-pening, loya-loya nak muntah. Jadi doktor akan suntik sedikit marijuana. Akan tetapi, penyalahgunaan dadah selain daripada tujuan perubatan boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius. Okey, antara kesan-kesan penyalahgunaan dadah, ketagih. Selalu kita tengok, kita tahu. Dan ketagihan yang menyebabkan gejala sarak. Gejala yang teruk seperti ketagih sampai badan menggeletar, peluh, muntah. Ini dah kronik lah ni. Okey. Jelas Seterusnya, kita tengok jadual 12.3, dadah dan alkohol serta kesan terhadap sistem saraf. Okey. Ini antara jenis-jenis dadah yang ada.
Pertama, dadah jenis perangsang, kita panggil stimulan. Dia akan meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Penyalahgunaan dadah secara berlebihan menyebabkan seronok yang bersifat sementara. Dan last sekali, bila dah habis sonok-sonok, seseorang tu akan mengalami kemurungan. Ini dadah jenis perangsang. Yang kedua, dadah jenis penenang, kita panggil depressant. Dadah ni dia akan melambatkan penghantaran impas saraf. Penghantaran impas saraf tu jadi slow. Jadi dapat menenangkan fikiran seseorang. Kalau orang tu macam mungkin dia ada banyak masalah serabut ke apa, dia minta ke doktor, saya nak ubat penenang. Kalau serius mungkin doktor bagilah. Kalau macam sikit-sikit je doktor pun tak bagi, sebab dia boleh efek kita punya otak. Dadah hayalan. Pengguna akan berhalusinasi. Dia akan mula membayangkan benda yang tak ada. Dadah ni, bila kita bagi dadah ni, selalunya kalau kat hospital tu doktor bagi untuk nak melegakan kesakitan ataupun kegelisahan. Ini dalam perubatan lah. Tapi kalau orang tu ambil tanpa kawalan, mungkin menyebabkan kerosakan saraf yang teruk. Dadah narkotik. Dadah narkotik melambatkan fungsi normal otak. Kalau orang ambil dadah tu macam seolah-olah dia macam nak merosakkan diri dia sendiri. Mungkin orang tu mungkin seronok untuk sementara waktu, lepas tu kesannya sangat teruk, sangat bahaya. Dan last sekali, dah habis-habis dadah ni ada 1, 2, 3, 4. Alkohol. Alkohol mengganggu koordinasi dan pemikiran. Melambatkan pemindahan impas saraf. Kalau kita tengok kesan alkohol ni, dia lebih kurang kesan macam dadah. Ni dia. Ni alkohol ni. Dalam minuman keras lah. Alkohol ni biasanya terdapat dalam minuman keras. Okey. Okey, itu saja untuk bahagian 12.5. Nanti lepas ni cikgu akan bagi latihan beserta jawapan. Saya cuma nak awak salin soalan dan salin jawapan. Jawapan saya bagi siap-siap, awak je salin. Lepas tu awak send gambar kat cikgu. Okey, sekian, terima kasih.